Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Imam sihat imam no? Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Peperangan bermula. Masih lagi dalam perang Badar. Peperangan bermula. Baik, jadi sebelum ni pada 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas, kita dah cerita tentang tentera ni saling siasat menyiasat. Umat Islam siasat, yang kafir pun siasat. Masing-masing merancanglah bagaimana nak memulakan peperangan. Jadi ketika mana tengah menyiasat ni, Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ini kita sebut dah. Yang mana Rasulullah sebut, ya Allah, inilah Quraisy, mereka datang dengan kesombongan, mereka memerangimu dan memusuhi nabimu. Ya Allah, berikanlah pertolongan yang kau janjikan bagiku dan hancurkanlah mereka pada pagi ini. Jadi ketika mana Nabi SAW tengah mengaturkan barisan tu, barisan tentera, mana dia tentera ni dia kena ada sistematik lah, kena ada disiplin. Jadi pada zaman dulu lagi tuan-tuan, sampai hari ni lah, tuan-tuan boleh tengok mana-mana tentera kalau dia berkawat hebat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada internet ke, tuan-tuan tengok bagaimana tentera Cina berkawat tuan-tuan. Tuan-tuan mesti kagum lah, tuan-tuan tengok hebat dia punya disiplin dia sama tuan-tuan. Jadi pada zaman Nabi SAW dah buat dah beratok. Jadi ketika mana Nabi tengah susun tu soft peperangan tu, ada seorang sahabat nama dia Suwaid. Suwaid ni dia keluar kan, Sawat bin Ghaziyah. Dia terkeluar sikit pada barisan, maka Nabi pukul dengan panah, anak panah. Maka dia kata pada Nabi SAW, engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah, berilah aku peluang, aku balas balik. Maka Rasulullah pun selak baju dia di perut, Sawat pun cium peluk Nabi, perut Nabi SAW. Maka dia sebut dia telah lama berharap dia dapat bertemu kulit dengan kulit Nabi SAW. Baik, jadi Nabi pun doakan kebaikan bagi dia. Kemudian Nabi juga bagi teknik kat para sahabat. Bagaimana teknik dia? Satu guideline nak berhadapan dengan pasukan musuh. Kata Nabi SAW, kalau musuh yang menyerang tu ramai, panah mereka. Dan pastikan kita panah dulu sebelum mereka. Panah dulu. Kalau musuh tu tak ramai, lebih kurang aja, mai serang, kata Nabi SAW, jangan terburu-buru menghunuskan pedang. Tunggu dulu. Takut dia pemain acah-acah main-main je. Jadi kalau dah betul-betul dekat, baru keluarkan pedang. Baik. Jadi tuan-tuan, juga saya sebut pada pelajaran yang lepas, kuliah yang lepas, Abu Jahal ni dia berdoa pada Allah. Abu Jahal, musuh Nabi yang paling ketat, dia berdoa pada Allah. Dia berdoa, dia minta keputusan daripada Allah. Dia kata, ya Allah, apakah kami ni harus memutuskan silaturahim? Sebab bagi Abu Jahal ni, Rasulullah ni jahat. Kerana Rasulullah lah jadinya permusuhan sesama bangsa Arab. Itu Abu Jahal doa ke Allah, ya Allah, adakah patut kami putuskan silaturahim? Adakah patut kami menanggung akibat yang kami tak tahu hujung pangkai dia sebab kerana Muhammad lah, menurut dia lah. Kemudian kata Abu Jahal, ya Allah, musnahkanlah dia. Doa ke Allah supaya hancurkan Nabi SAW.
Baik, kemudian yang lagi agak kita agak pelik dengan Abu Jahal ni, dia sebut, ya Allah, siapakah yang kau lebih redai dan cintai, aku atau dia? Berilah kemenangan pada dia. Jadi ditanya pada Allah, dia perasan mungkin dia ni pun dicintai dan diredai di sisi Allah. Baik, maka Allah Taala balas balik apa yang doa Abu Jahal ni. Allah Ta'ala balas balik dalam Al-Quran surah Al-Anfal, kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau mereka nak keputusan daripada Allah, mana yang betul, mana yang salah, faqad ja'akumul fath, telah datang penerangan, yakni Nabi SAW dengan wahyu. Di situ ada penentu betul salah. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau mereka berhenti daripada merangi Islam, itulah yang lebih baik bagi mereka. Islam bukan nak bunuh orang, tuan-tuan, bukan nak perang. Tapi dah mereka main serang, Islam mempertahankan diri, tuan-tuan. Wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Tapi kalau depa ulang balik serang kita, umat Islam mesti mempertahankan diri. Dan mereka, jumlah mereka tidak boleh membela mereka, dan Allah Taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Saya sebut kat tuan-tuan, ma'iyah ada dua, ma'iyah ammah dengan ma'iyah khassah kan. Ma'iyah ammah ni Allah Taala bersama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada, ni dengan ilmu dia. Sama ada orang itu Islam, bukan Islam, orang itu baik, orang itu jahat, Allah bersama dengan dia. Allah Ta'ala tahu semua. Apa benda yang dia rancang, apa yang dia simpan dalam hati dia, Allah Ta'ala bersama dengan dia, dengan ilmu dia. Tapi wa anna Allaha ma'al mu'minin, wa anna Allaha ma'as sabirin, wa anna Allaha ma'al muhsinin. Orang bertakwa, orang beriman, orang yang sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar, bersama orang yang beriman, bersama dengan orang yang buat baik, bersama dengan orang yang bertakwa. Di sini ma'iyah khassah, bersama khusus. Dengan apa? Dengan pahalanya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Jadi dengan pertolongannya. Ini ma'iyah khassah, kebersamaan khusus. Baik, kita tengok tuan-tuan sambungan dia. Peperangan bermula. Tak perang lagi ni, belum perang. Kita tengok macam mana boleh peperangan bermula. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, peperangan bermula apabila seorang lelaki daripada barisan pasukan Quraisy, iaitu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini punca perang. Tengok, bukan orang Islam juga tuan-tuan. Walaupun dah berhadapan dah, bukan kita serang dulu, mereka serang dulu. Iaitu Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dia Bani Makhzum, sama dengan Abu Jahal, Bani Makhzum. Dia telah keluar ke hadapan. Dia adalah seorang lelaki yang berperangai kasar dan buruk akhlaknya. Dia kasar dan buruk. Kita pastikan tu, ada orang kadang-kadang walaupun dia bukan Islam ataupun dia mungkin tidak bertakwa, kadang-kadang dia ada sifat berani, tuan-tuan. Betul tak? Berani ni sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk dia. Hatta bukan manusia je, hatta binatang pun. Betul tak? Tuan-tuan tengok, rimau ada berani, singa ada berani, ayam sabung ada berani. Ayam sabung kalau dia lawan sampai mati, pasal dia berani, tuan-tuan. Saya mati dia lawan. Kalau ayam bukan sabung, dia lawan, dia sakit, dia lari. Ayam sabung dia lawan sampai dia mati. Mati itu lebih baik daripada dia lari. Berani. Harimau berani, singa berani. Singa kalau lawan sampai mati. Singa lebih berani daripada harimau. Singa lebih berani, dia akan lawan sampai mati. Tapi harimau lebih kuat daripada singa. Harimau, bukan semua harimau lah. Siberian tiger, tuan-tuan, di Rusia tu, itu lebih besar daripada singa dan lebih kuat. Tapi orang tak panggil dia ni lah, orang nampak singa kan. Pasal singa ni, walaupun singa, tuan-tuan, 24 jam, dia tidur 20 jam. Singa jantan tu, dia tidur, tuan-tuan. Siapa pergi tangkap, tuan-tuan, makanan? Singa betina, tuan-tuan perasan tak? Singa betina pergi tangkap, dia 20 jam tidur, singa jantan tu. Dia jaga dia punya kumpulan saja. Tapi kenapa orang sebut singa Allah? Betul tak? Sadullah. Apa? Lion heart, kalau orang putih kan, hati singa. Singa ni kalau dipertahankan kelompok dia sampai mati. Sampai mati. Dia punya hati tu, jiwa dia tu, jiwa pahlawan lah. Harimau tak macam tu. Harimau kalau dia agak-agak tak boleh lawan, dia tinggal. Harimau punya style dia macam tu. Jadi tuan-tuan, sifat berani ni haiwan pun ada dan manusia pun ada. Cuma kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kenapa kita ni cuma berani ni, kita tahulah. Macam ni dia berani ya tuan-tuan ni. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dia berani, dia seorang-seorang dia keluar. Tengok dia buat apa tuan-tuan. Dia perangai dia buruk dan kasar. Dia keluar ke barisan pasukan Quraisy sambil berkata, aku bersumpah kepada Allah. Bersumpah kepada Allah, tuan-tuan. Baik, kita nak sumpah nama Allah, tuan-tuan. Dia pun bersumpah dengan nama Allah.
Tak boleh sumpah selain pada Allah, tuan-tuan. Nah, haram dan berdosa. Nah, ada orang bersumpah demi Kaabah. Ibnu Umar dengar, dia sebut demi Kaabah, bukan demi Tuhan Kaabah. Sayyidina Ali radhiyallahu an bila dia kena apa? Kena dengan pedang kan, pedang beracun. Abdul Rahman bin Muljam, dia pukul, dia tetak Sayyidina Ali di dahi Sayyidina Ali dengan pedang beracun. Dan bila kena tu, Sayyidina Ali sebut fuztu wa rabbil Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Tuhan Kaabah tak apa lah, Allah. Tapi Kaabah tak boleh, sebab ada hadis sebut, tuan-tuan. Nabi sebut hadis dalam Sahih Ibn Hibban, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah selain pada Allah, demi Jibril, demi Rasulullah, demi apa, langit bumi, demi cintaku padamu, tak boleh, tuan-tuan. Walaupun ada lagu, tuan-tuan, kan, demi cintaku padamu, no, tak boleh. Demi ini sumpah. Pasal apa tak boleh? Sebab sumpah ni, tuan-tuan, kita nak kuatkan kenyataan kita dengan kita menyebut nama, sesuatu nama yang agung di sisi kita. Betul tak? Demi Allah, aku tak buat. Kita nak kuatkan kita punya penyataan aku tak buat ni, kita sebut nama zat yang paling agung, yang ni Allah. Kita kuatkan kita punya penyataan dengan kita menyebut nama zat yang paling agung. Demi Allah. Boleh ya? Kalau guna selain pada Allah tak boleh. Dalam Sahih Ibn Hibban sebut, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah selain pada Allah, sekalipun Rasulullah, sekalipun Kaabah, sekalipun apa-apa, tuan-tuan, langit ke bumi ke, siapa-siapa ke, demi Syekh Abdul Qadir Jalani, oh tak boleh. Tak boleh. Demi Allah, tuan-tuan. Dia mesti demi Allah. Tapi kalau demi Al-Quran, demi Al-Quran, Al-Quran boleh, sebab Al-Quran adalah sifat kalam Allah. Quran kan kalamullah. Quran tu adalah apa? Kata-kata Allah, sifat Allah qadim. Kalau orang sebut demi kemuliaan Allah, boleh. Sifat Allah qadim, sama dengan Allah. Demi kebesaran Allah, boleh. Demi Al-Quran, boleh. Sebab tu kalau ada orang dia ambil Quran, dia pegang Quran, aku bersumpah aku tak buat, dia tak bersumpah, tuan-tuan. Dia kena sebut wabillahi wallahi wabillahi watallahi. Sebutan tu lebih kuat daripada dia ada Quran depan dia satu lori depan dia Quran. Aku bersumpah tak buat, pegang Quran satu lori. Dia tak kira tu, dia kira sebutan tu. Sebab bila kita sebut wallahi, demi Allah, kita sebut nama zat yang paling agung, nak menyatakan kita punya penyataan ni betul. Sebab tu tak boleh sumpah selain pada Allah, sebab kita mengagungkan kata-kata tu. Wallahi wa billahi wa tallahi, maksud dia sama, yakni demi Allah. Siapa yang bersumpah selain pada Allah, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur ataupun syirik. Berat, tuan-tuan. Sahih Ibn Hibban ni kata Nabi SAW, jangan bersumpah selain pada Allah. Siapa pun tak boleh, hanya Allah. Sebab dalam sumpah ada unsur pengagungan pada nama tu, tak boleh. Sebab tu bila orang bersumpah depan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang bersumpah demi Kaabah, kata Ibnu Umar, anda bersumpah dengan nama selain pada nama Allah. Ibnu Umar tak bagi. Rasulullah dah melarang kita daripada bersumpah dengan selain pada Allah dan berhala-berhala dan nama bapa-bapa. Dulu mereka bersumpah dengan matuk nek mereka. Sebab jadi, tuan-tuan, malah ada di kalangan orang Islam yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW, mereka ni dah jadi budaya sumpah mereka aja. Mereka sebut Allah macam ni, dia sebut wallahi. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni, mereka sebut nama berhala pun dia sebut. Demi Lata dan Uzza, banyak dia sebut. Demi Lata dan Uzza, demi Hubal. Lata Uzza tu berhala, mereka sebut wallahi. Demi dalam masa yang sama ada juga yang sebanding dengan Allah, iaitu Lata dan Uzza. Tak boleh, tuan-tuan, hanya Allah. Sebab tu orang pernah tanya Nabi SAW, dosa apa paling besar sekali? Dosa yang paling besar, kata Nabi SAW, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, sedangkan kamu jadikan bagi Allah tu ada bandingan, ada yang sebanding dengan Allah, sedangkan Allah yang jadikan kamu.
Baik. Jadi tuan-tuan tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Nabi SAW bila tengok ada orang bersumpah, dia terlanjur lah tuan-tuan. Sumpah selain pada Allah, Nabi suruh dia ucap la ilaha illallah. Kafarah tuan-tuan, kafarah. Bersumpah selain pada Allah ni tuan-tuan, sama ada Kaabah ke, Rasulullah ke, demi Jibril ke, demi langit, bumi ke. Kalau dia sebut ni semata-mata sebut tuan-tuan, hukum dia berdosa dan syirik kecil. Dan berdosa tuan-tuan, berdosa dan syirik kecil. Tak jadi kafir lah tuan-tuan, tak jadi kafir. Habis itu dalam hadis tu merujuk pada orang yang bersumpah dalam erti kata dia mengagungkan seperti mana dia mengagungkan Allah. Seperti mana dia kata apa? Demi apa? Contohlah dia kata demi Rasulullah. Dia menganggap Rasulullah tu agung, ada kuasa, kekuasaan sebanding dengan Allah. Oh, tak boleh ataupun dia sebut Jibril, demi Jibril. Maksudnya dia mengagungkan nama Jibril tu seperti mana apa? Dia mengagungkan nama Allah. Ataupun bagi dia Jibril ni ada kuasa yang berkongsi dengan kuasa-kuasa Allah tuan-tuan. Ni rosak tuan-tuan. Yang ni tak boleh. Yang ni menyebabkan rosaknya akidah dia, batal akidah dia. Tengok ketika mana dia sebut. Yang penting tuan-tuan, kita tak boleh sebut sumpah selain daripada nama Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, yang Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ni, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi di tempat yang lain dia bersumpah nama berhala pula. Dia sebut nama Allah tuan-tuan. Baik. Tapi tuan-tuan ingat, jangan bersumpah tipu tuan-tuan. Tipu. Dia sebut wallahi wa billahi wa tallahi, dia tipu tuan-tuan. Ini berdosa. Sebab dia menggunakan nama Allah untuk membenarkan penipuannya. Ini berdosa yang boleh menjerumuskan ke dalam neraka, saksi palsu tuan-tuan. Billahi wa tallahi wallahi, disebut ni nama Allah nak menguatkan penipuan dia. Ni dosa besar. Tapi kalau dia betul, dia cakap tu betul, tapi dia bersumpah dengan selain pada Allah, Jibril ke, langit, bumi ke, dosa dia lebih besar daripada tipu guna nama Allah. Pasal yang ni dia mengagungkan nama selain pada nama Allah, lagi teruk. Walaupun dia betul, tapi disebabkan dia sumpah selain pada Allah, dosa dia lebih besar daripada orang yang menipu yang bersumpah dengan nama Allah. Tapi dua-dua ni dosa besar, boleh terjun dalam neraka tuan-tuan. Baik. Jadi apa kata dia? Dia kata demi Allah, aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kamu semua. Jadi kolam, saya dah sebut, tentera Islam ni dia gali kolam kan, di belakang dia, di tepi dia dan di belakang dia. Ada pun kolam belah Quraisy tu orang Islam tutup. Ini strategik lah tuan-tuan dalam peperangan. Jadi dia ni sakit hati, dia kata demi Allah dia akan ambil air tu dalam kolam orang Islam. Atau aku akan menghancurkannya, ataupun aku pergi aku bagi hancur. Atau lebih baik aku mati kerananya. Ataupun aku mati kerana dia betapa. Ni berani lah tuan-tuan. Kalau tak berani tak boleh buat lah. Tapi orang tak kata berani tuan-tuan. Orang kata buruk dan kasar perangai dia. Sebab berani tu tuan-tuan, dia konotasi dia tu baik tuan-tuan. Kalau ada orang dia pukul bini dia tuan-tuan, belasah bini dia, walaupun dia berani dengan bini dia, tapi orang tak kata dia berani. Betul tak? Orang kata dia jahat, orang kata dia kejam. Betul tak? Binatang orang kata, betul tak? Orang tak kata berani. Walaupun dia buat tu dia berani, ada orang takut dengan bini. Dia ni berani, boleh balon bini dia. Tapi orang takkan kata berani. Sebab konotasi dia baik berani ni. Orang pergi rompak bank tuan-tuan. Kalau tak berani tak boleh tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Dulu di Ampang ada satu orang dipinjam kawan dia, ada kawan dia tentera. Jaga store senjata. Dipinjam kat kawan dia stayer tuan-tuan. Stayer. Tahu stayer kan? Tentera tak pakai dah, buatan Austria. Tapi stayer tu tak bagus sangat. Dan ni tentera dah pakai M4 dah tuan-tuan. M4 ni aptah kepada M16. M16 dulu kan. Dan ni dia upgrade, dia menjadi M4. M4 ni tentera Amerika dan banyak tentera pakai lah. Dia lebih tepat. Stayer ni kalau dia tembak lama-lama, nanti besi dia tu lari, tak berelok sangat. Ini kawan saya yang tentera lah beritahu. Tapi stayer tu nampak kemas lah bila pegang tu. Jadi dia pinjam kat kawan dia stayer, dia pergi rompak bank. Berani tuan-tuan. Kalau tak berani tak boleh, seorang dia pergi. Dan dia berjaya curi tuan-tuan. Tengah lari, pak guard dia pandai tuan-tuan. Guard dia tengok kawan ni bawa stayer, dia panggan, mana boleh lawan stayer tuan-tuan.
Stayer tembok tak berhenti, panggan nak reload dulu, peluru pun tak tepat sangat, stayer tepat. Pak Agak ni pandai, Pak Agak ni tengok stayer pula jarak efektif dia 400 meter tuan-tuan. 400 meter mati. Panggan kalau dah 100 meter tak mati lah. Peluru dia pun dah tak kuat lah. Jadi tuan-tuan, apa dia tengok stayer, kawan ni bawa stayer mai merompak bank. Pak Agak ni menyorok kat tiang, menyorok. Waktu dia lari tu, Pak Agak tu tembak kepala dia. Mati ya tuan-tuan. Tapi saya nak kata tuan-tuan, berani ke tak berani? Berani lah. Tidak, tak boleh buat tu. Tapi orang tak kata dia berani. Betul tak? Pasal berani ni dia mesti benda yang baik. Benda yang tak baik orang tak kata dia berani. Baik. Macam orang lah tuan-tuan. Contohnya lah ustaz mengajak. Ustaz mana lah mengajak. Dia tak suka dengan ustaz. Habis kuliah dia tumbuk ustaz contohnya. Orang tak kata berani. Saya tak tahu kata orang tu berani. Walaupun dia perlukan berani. Tapi orang tak kata berani. Betul tak? Ni apa jenis manusia. Saya ingat ada satu masjid di Pulau Pinang. Ada satu pakcik tu. Dia pencen tentera. Tapi pangkat dia tinggi. Meja tuan-tuan. Meja ni tinggi lah. Kalau macam cikgu ni, meja ni mungkin DG48 lah. Lebih kurang lah. DG48. Lebih kurang lah DG48. DG44 Captain, 41 Lieutenant. Jadi lebih kurang DG48 lah. Pencen dia meja. Tapi orang jemaah semua meluat dengan dia. Pasal apa meluat? Masa ustaz kuliah, masuk je waktu, dia angkat tangan. Jemaah semua pakat meluat dengan dia. Dia nak buat tu memanglah kena berani, betul tak kan? Berani, tak malu. Tapi orang tak kata berani tu. Betul tak? Orang tak kata berani. Orang sebut benda yang tak elok. Sebab bila nak sebut berani ni, konotasi dia mesti baik. Dia punya situasi mesti baik. Walaupun banyak benda yang kita buat mesti berani. Betul tak? Tuan-tuan tengok budak-budak naik motor up atas highway tuan-tuan. Hui, berani budak ni. Orang tak kata berani, betul tak? Kau kata ni kerja gila terbalik mati nanti. Nampak? Sebab berani itu mesti merujuk pada benda-benda yang baik. Walaupun benda yang tak baik juga perlu berani. Ini berani ni. Berani. Jadi dia sebut dah, demi Allah dia akan ambil ayam. Kalau tak dapat pun dia bagi hancur. Kalau tak dapat aku mati pun tak apa. Oh, berani ni. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemunculannya telah disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia main seorang aja tuan-tuan. Oh, berani dia. Dia main. Kemudian setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menyebatnya dengan pedang sehingga kakinya putus di bahagian betis dan darahnya memancut sehingga terkena kawan-kawannya. Maksud dia ada member dia lah. Ada 2-3 orang yang bersama dengan dia. Bila dia datang di depan Hamzah, Hamzah tersebat kaki dia. Putih. Hamzah ni hebat tuan-tuan. Dia boleh agak jadi potong putih, kena darah ni muka kawan-kawan dia. Kalau kita lah tuan-tuan, kalau dah kaki putih ni lari lah tuan-tuan, betul tak? Tapi ni berani tuan-tuan. Jahat tapi berani. Kita tak panggil berani lah, buruk perangai. Itu dalam buku ni sebut buruk perangai. Kasar dan buruk. Baik. Kemudian setelah itu Al-Aswad merangkak ke dalam kolam sehingga jatuh ke dalamnya. Berani sungguh tuan-tuan. Orang lari lah, dia tak lari. Dia merangkak, kaki dia putih tu, dia boleh merangkak masuk dalam kolam umat Islam tadi tu. Memang betul-betul berani tu, hati kering tu. Perangai buruk lah tuan, buruk dan kasar. Walaupun dah putih kaki, tak apa. Dia nak pergi merangkak juga. Merangkak masuk dalam kolam tu. Sehingga terjatuh ke dalamnya. Jadi rosaklah ayak tu tuan-tuan. Kaki dia kan berdarah. Dia masuk dalam kolam tu. Kemudian Hamzah menyebatnya sekali lagi ketika dia berada di dalam kolam. Dalam kolam Hamzah sebat lagi sekali. Mati dia tuan-tuan. Baik, sebab tu kita ingat tuan-tuan, di kalangan berani ni adalah sifat yang Allah jadikan pada semua makhluk Allah. Semua ada berani tuan-tuan. Cuma kita ni berani biarlah kena tempat tuan-tuan. Bukan berani tak kena tempat. Tak kena tempat kita berani tak jadi ya tuan-tuan. Baik, sebab tu umat Islam ni beraninya kita tuan-tuan. Apabila kita tengok agama kita dihina, dia jadi berani tuan-tuan. Betul tak? Agama, kerana agama dia akan jadi berani. Seperti mana kan, di mana Pakistan tu ada satu pegawai tu kan, yang mana dia angkat menjadi gubernur kot. Dia angkat menjadi, ada jawatan besar lah, menteri. Dia nak buat satu keputusan boleh menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di Pakistan ada ketetapan tak boleh hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kita nak ubah undang-undang tu, boleh hina Nabi. Dia orang Islam. Islam jadi apa tak tahu. Jadi dia nak ubah
supaya boleh hina Nabi. Lepas tu dia hina Nabi, macam-macam dia maki. Pegawai dia, apa orang panggil, dia punya pegawai yang jaga dia lah, tentera yang lindung dia tu lah, tentera yang lindung dia tu dengar sakit hati orang Islam, duk maki-maki hamun Nabi Muhammad SAW. Automatik tuan-tuan, dengan AK-47 tu dia tembak berapa puluh kali dia tembak. Kerana agama jadi berani tuan-tuan. Betul tak? Mungkin kita kalau kita insiden dengan orang garang-garang, kita tak berani sangat. Tak apa tuan-tuan, tu bukan kerana agama. Boleh tak? Setakat insiden ni buat apa nak bertumbuk. Betul tak? Setakat insiden ni ambil pi lah. Tapi kalau kerana agama, apa berani tuan-tuan. Ada orang dia insiden dia berani, dia pergi katuk orang, dia bagi pecah, habis ni tak berani kot. Ada jiran saya tu, dia insiden dengan Cina, bergaduh dengan Cina tu, gaduh, dia pergi ambil besi, dia katuk kepala Cina tu, pecah tuan-tuan. Tapi orang panggil berani tak tuan-tuan? Panggil tak berani tuan-tuan. Tak boleh kawal emosi lah, betul tak? Itu bukan berani, tak kena gaya tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Aswad mati. Bila dia mati, Aswad adalah orang yang pertama terkorban dan telah mencetuskan peperangan. Jadi perang tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Bukan kita yang mula, mereka yang mula. Sekarang ni kalau tuan-tuan melihat apa yang berlaku di dunia, ada benda yang bagi saya agak menakutkan tuan-tuan, iaitu krisis di Ukraine dan Rusia. Tuan-tuan tengok? Kita tengok. Ada baca berita? Agak menakutkan sebab dia boleh memacu kepada perang dunia yang ketiga tuan-tuan. Ini agak bagi saya beratlah tuan-tuan kalau berlakulah. Rusia telah menggerakkan tentera dia 70% di sepanjang Ukraine, dan dia dah menghimpunkan banyak anti pesawatnya, S-400, S-500. Dia punya artileri dia tuan-tuan, kereta kebai dia dah kumpulkan di border dengan Ukraine. Punca dia sebab apa tuan-tuan? Punca dia kerana dia tak mau Ukraine masuk dalam NATO tuan-tuan. Tak tahu NATO perjanjian Atlantik Utara. Dia tak mau. Sekarang ni NATO ada 29 negara di bawah dia. 29 negara. Dan dulu dia dah buat perjanjian pada tahun 1990 apa tah, supaya tidak ada persaingan antara Rusia dan NATO. Tapi lah ni tengok seolah-olah NATO mempermainkan dia lah. Sebab Ukraine kalau masuk bawah NATO, sebelah dia. Dan tuan-tuan kena tahu, bila sebuah negara masuk dalam NATO, biasanya Amerika akan tempatkan nuklear. Dia letak nuklear tuan-tuan. Walaupun negara tu tak layak ada nuklear, tapi disebabkan dia termasuk dalam perjanjian Atlantik Utara, dalam diam mereka boleh deploy senjata nuklear. Dan dia sepadan. Dan apatah lagi, dia boleh deploy tuan-tuan, letak anti pesawat yang canggih-canggih. Patriot, THAAD. Yang ni canggih tuan-tuan. Anti pesawat ni bila letak kat border tuan-tuan, kita tak ada tuan-tuan. Negara kita tak ada Patriot, THAAD tak ada. S-400, S-500 tak ada tuan-tuan. Negara umat Islam Turki ada, dia beli. Jadi tuan-tuan, anti pesawat ni, jangkauan radar dia tu boleh cecah ratusan kilometer. Jadi kalau dia letak border di Ukraine dengan Rusia, maksud dia punya radar tu, dia sampai masuk ratusan kilometer di dalam Rusia. Malah dia boleh tembak tuan-tuan. Jet yang dalam Rusia pun dia boleh tembak. Jadi ancaman bagi dia. Vladimir Putin rasa ini ancaman bagi dia. Tak mustahil kalau dia naik kapal terbang dia termasuk dalam radar tu. Betul tak? Radar anti pesawat. Jadi dia rasa ini ancaman. Jadi dia minta kepada NATO tuan-tuan, supaya apa? Supaya jangan bagi Ukraine masuk. Apatah lagi, sebahagian Ukraine dah berada di bawah Rusia. Donetsk, Donbas, Crimea. Betul tak? Ini kenapa Rusia tawan tuan-tuan? Sebab Ukraine ni dia cakap macam Rusia tuan-tuan. Cakap sama Rusia. Lepas tu, mereka ni sama-sama Kristian Ortodoks. Tahu tak Kristian Ortodoks? Kristian Ortodoks ni dia lebih dekat lah dengan Islam bandingkan Kristian yang lain tuan-tuan. Sebab tu tuan tengok masjid Kristian Ortodoks, dia punya gereja macam mana? Macam masjid tuan-tuan. Dia ada kubah lawa tuan-tuan. Atas tu ada salib. Vladimir Putin, dia pakai ni rantai salib Ortodoks. Tiap-tiap tahun dia akan buat ritual Kristian Ortodoks, Ukraine dan Rusia. Cuma mereka punya politik komunis lah, sosialis lah. Tapi agama kuat tuan-tuan pegang. Sampai saya pernah baca di Kristian Ortodoks tu, ada satu tempat di Rusia tu, tempat tu banyak maksiat. Banyak berzina, banyak minum arak. Minum arak tuan-tuan. Arak, judi, arak, main perempuan, pelacuran.
Maka Kristian punya padri ni, dia fikir macam mana kita nak bagi elok ni. Dia jampi ayak tuan-tuan. Dia jampi ayak, dia baca apa tak tahu. Dia naik helikopter, dia apa? Rinjih daripada atas. Nak bagi elok kawasan tu. Macam kita lah tuan-tuan, ambil ayak kan, jampi tiup sikit. Dia pun buat lagu tu juga. Baik, jadi tuan-tuan, Rusia risau lah. Tapi sekarang ni tuntutan Rusia tak diendahkan. Betul tak? Tak diendahkan. NATO tak endahkan. Amerika tak mau layan, Britain tak mau layan, Jerman semua tak mau. Jadi dan semalam pun daripada satu talk yang terakhir di Jerman gagal juga. Dari segi nilai kemanusiaan kita nampak macam Rusia tu betul lah. Dari segi nilai kemanusiaan lah, macam Rusia tu betul sikit lah. Tapi tuan-tuan, ala kulli hal kita harap tak jadi perang lah. Itu harapan kita tuan-tuan. Kalau jadi perang haru tuan-tuan, tuan-tuan, perang dunia yang kedua, perang dunia yang pertama kita tak terlibat. Perang dunia yang kedua kita terlibat tak tuan-tuan? Malaysia terlibat tak? Terlibat. Sebab Malaysia ketika perang dunia yang kedua, Britain kuasa, betul tak? Britain dia geng dengan tentera berikat, betul tak? Perang dunia yang kedua, Jerman, Jepun, satu lagi apa? Itali ke? Tak ingat lah. Itali kot tu. 3 orang tu. Jadi dia 3 orang ni tentera apa? Axis, apa benda yang jahat lah. Yang satu lagi tentera berikat. Disebabkan Malaysia ni adalah tempat tentera berikat Britain, Jepun main attack. Sampai ke Singapura tuan-tuan, dia attack habis semua, dia tawan. Kita terlibat sama tuan-tuan. Sehingga kan kita tak dapat mengalahkan Jepun, sehinggalah atom kan dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun pun surrender lah tuan-tuan. Betul tak? Tidak mungkin kita ni Jepun kau pemerintah tuan-tuan. Kena nuklear, mereka pun atom tuan-tuan, mereka pun surrender lah. Ini kalau jadi perang tuan-tuan, dia akan melarat tuan-tuan. Sebab Ukraine bukan negara kecil, Ukraine juga negara yang agak besar. Mereka pun dah gerakkan tentera dia. Ya, Jerman menggerakkan tentera dia. Dan malah kita tengok Vladimir Putin ni, kita duk tunggu perang ni tuan-tuan ni, bila nak jadi ni. China dah sebut dah, dia akan sokong Rusia tanpa limit, tidak ada had, dia akan sokong habis-habisan. Dan tuan-tuan tahu Rusia bergaduh dengan Ukraine, China dengan Taiwan. Taiwan kan belah Amerika, Laut Cina Selatan lagi. Saya tengok kalau jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab kalau tuan-tuan orang yang baca sejarah lah, kalau tuan-tuan rajin baca sejarah, sepanjang sejarah manusia ni memang perang tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Perang ni tak dapat lari tuan-tuan. Sama ada Islam Kristian, Kristian, kafir dengan kafir tuan-tuan, Islam sama Islam perang. Manusia memang perang. Dia bukan nanti Islam lawan dengan bukan Islam tak. Manusia memang perang tuan-tuan. Kerana konflik of interest tuan-tuan. Perang dunia yang kedua, bukan kita pun, betul tak? Yang mati 86 juta mati tuan-tuan. Perang dunia, perang Korea tuan-tuan, mati berapa juta mati tuan-tuan. Mana ada orang Islam dalam tu? Cuma Turki mai tolong Korea Selatan je. Orang Islam tak terlibat. Manusia bertembung tuan-tuan. Manusia bertembung. Ini Ukraine dengan Rusia bukan sama Islam. Kerana manusia tu dan malaikat, bila Allah Ta'ala nak jadikan apa? Manusia kan? Malaikat kata apa? Taj'alu fiha ma yufsidu fiha. Adakah nak jadikan orang yang buat rosak? Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Tapi malaikat sangka manusia semua lagu tu. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu yang apa benda apa tak tahu. Di kalangan manusia yang teruk ni tuan-tuan, bergaduh saling membunuh-bunuhan. Tuan-tuan bacalah sejarah bagaimana jatuhnya dinasti Cina ke dinasti yang lain. Mati puluh ribu, ada yang juta pun dah mati. Mana ada orang Islam kat situ tuan-tuan? Jangan silap, manusia itu PL dia tuan-tuan. Tapi yang malaikat tak tahu ni adalah apa? Dalam duk merepet manusia ni, banyak yang ikut nafsu, kesombongan, berbunuh-bunuhan. Ada manusia yang boleh main masjid macam tuan-tuan. Ada di kalangan manusia yang lalai tuan-tuan dengan maksiat. Tapi ada manusia yang boleh sembahyang. Ada yang boleh tahajud, boleh mengaji ni tuan-tuan, mengaji ni. Ramai je yang tak mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main. Ini yang malaikat tak sangka ada. Malaikat ingat semua pelingkup. Rupanya tak tuan-tuan. Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala tahu. Jadi tuan-tuan, saya tengok Vladimir Putin dia dah agak all out lah tuan-tuan. Dan dia gerakkan kapal perang dia di Black Sea, Laut Hitam, dan dia dah bagi amaran mana-mana kapal perang masuk dia akan tembak. Dan dia pun sebut, dan Rusia adalah negara yang paling banyak nuklear. Dia ada nuklear 6,850. Banyak tuan-tuan. Ini cukup dah tuan-tuan nak menghancurkan separuh bumi lah tuan-tuan. Kuat tuan-tuan. Kuat tuan-tuan. 6,800. Dan tuan-tuan kena ingat, Nagasaki itu tak kuat.
atom dulu yang mati jatuh di Nagasaki, Hiroshima, mati 72,000, 76,000 mati tuan-tuan. Tu belum kira yang lepas tu lagi banyak mati, kesan dia. Yang ada sekarang ni jauh lebih kuat tuan-tuan, beratus kali ganda, mungkin 1000 kali ganda hak dulu. Dan Rusia adalah negara nombor 1 paling banyak nuklear. Oh banyak tuan-tuan. Kalau dia tembak tuan-tuan nak tangkis macam mana kalau jadi perang nuklear. Dan saya tengok Vladimir Putin sebut lah, kalau jadi perang nuklear, kalau kita mati kita masuk syurga. Dia sebut tuan-tuan, dia berani nak mati sebagai syuhada tuan-tuan. Dia sebut, saya tak berani mati. Saya kalau jadi perang nuklear, dia kata saya akan mati sebagai apa? Syuhada, dia kata. Sedangkan mereka tak boleh balas. Sebab Putin sekarang ni dia sebut negara dia tu, dia pasang dah di bawah laut, di atas udara, semua negara dia tu dia dah betul-betul dia cover habis dah. Kalau dia dapat trace nuklear daripada Britain, sebelum nuklear tu sampai dia tembak balik. Betul je lah. Sebelum nuklear tu sampai dia tembak balik ke Britain. Dia pun banyak tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, perang nuklear ni tuan-tuan memang akan berlaku lah tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahulah kalau dia jatuh lah ni mati, tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Dahsyat satu bom yang boleh menghancurkan satu bandar tuan-tuan. Mati semua. Dan apatah lagi lah ni nuklear pula, dia letak dalam ICBM, peluru pemandu antara benua. Dia bukan tembak lagu ni tuan. Bukan. Nuklear bukan pergi lagu ni. Oh, senang lah kita nak balas balik. Dia naik atas dulu. Sampai atas tu, lepas atmosfera bumi, dah masuk ruang angkasa tuan-tuan. Sampai atmosfera bumi tu, baru dia bergerak tuan-tuan. Dia pandu dia. Contoh na'udzubillah nak tembak Kuala Lumpur tuan-tuan. Daripada atas angkasa tu baru dia bergerak. Sampai atas Kuala Lumpur baru dia turun. Sebahagiannya turun dengan kelajuan hypersonik tuan-tuan. Hypersonik ni 27,000 km per jam. Tuan-tuan nak tangkis sebagai apa? Jet pejuang pun 3,000 km per jam ya tuan-tuan. Banyaknya 2,000 kan. Ni 27,000 km per jam turun. Malah sebahagian nuklear China punya, Rusia punya, satu peluru tu dia bawa banyak peledak nuklear, banyak peledak. Maknanya dia bila dia jatuh tu dia pecah pula. Oh dahsyatlah tuan-tuan. Dan Rusia menjadi persoalan, adakah Rusia akan menggunakan nuklear taktikal. Nuklear taktikal ni dia tak sekuat. Nuklear ni dia ada banyak kuat. Dia tak kuat sangat. Tapi walaupun nuklear taktikal lebih kuat daripada yang Nagasaki dengan Hiroshima tu. Adakah Rusia akan pakai itu? Kalau Rusia tembak yang tu, sekejap ya Ukraine habis ya tuan-tuan. Tapi apa akan jadi tuan-tuan? Takut Amerika pun attack, Britain pun attack, China pun perang tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan apa yang berlaku. Korea Utara lagi tuan-tuan dengan bom hidrogennya tuan-tuan. Saya tak tahu apa yang berlaku tuan-tuan. Dan saya agak, bagi saya lah, harapan kita tak jadi perang lah, walaupun dia bukan Islam, tapi nilai kemanusiaan tuan-tuan. Kita tahu umat Nabi Muhammad ni ada dua. Pertama ummatul ijabah, ummatul istijabah dengan ummatul dakwah. Dia ada dua. Ummatul istijabah adalah umat yang dah masuk Islam. Kita umat Nabi Muhammad yang istijabah, dah menerima dakwah Nabi SAW. Adapun mereka yang belum Islam, mereka ummatul dakwah, mereka juga umat Nabi yang perlu didakwah. Jadi perang kesian tuan-tuan. Nilai kemanusiaan tuan-tuan di mana tuan-tuan? Perang dunia tuan-tuan, perang dunia yang kedua, macam mana boleh perang? Jerman attack Poland ya tuan-tuan. Jerman attack Poland. Jadilah peperangan yang mana tentera Britannya, Amerikanya. Tapi perang dunia yang kedua, Rusia geng dengan Amerika. Betul tuan-tuan? Dulu ni kita kata tuan-tuan, manusia tuan-tuan. Masa perang dunia yang kedua, Rusia, China, Amerika, Britain, ini geng tuan-tuan. Lawan dengan Jerman, lawan dengan Jepun, lawan dengan Itali. Sekarang ni lain tuan-tuan. Tuan-tuan nampak? Bersaing antara Amerika, bersaing dengan Rusia, bersaing dengan China. Padahal satu geng dulu perang dunia yang kedua. Tim kuat tuan-tuan. Tu Sayyidina Ali sebut, Habibaka haunan ma. Ini pesanan bagus Sayyidina Ali. Kita ni kalau sayang kat seseorang ni, sayang pada-pada lah. Betul tak? Asa an yakunu baridaka yauman ma. Boleh jadi satu hari dialah orang yang paling hang benci sekali. Wa abghid baridaka haunan ma. Kalau nak menyampah dengan orang yang kita menyampah pun pada-padalah. Asa an yakunu habibaka yauman ma.
Boleh jadi satu hari dialah orang yang paling sayang. Betul tuan-tuan. Ada orang saya meninggal ada pun. Dua orang ni kahwin tuan-tuan, kahwin. Punya seronok bahagia lah. Tiba-tiba cerai. Bila bercerai sampai ke mati tak boleh jumpa tuan-tuan. Kalau jumpa yang laki dia tuih ludah dia. Yang bini dia pun tuih. Dulu couple kembali lagi. Tuan-tuan, pada nah, tuan-tuan lah ni akan jadi, saya tak tahu tuan-tuan, akan jadi perang ni dahsyat sebab dia pakai nuklear. Kita harap tak berlaku lah tuan-tuan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok, saya kata nilai kemanusiaan tuan-tuan, tuan-tuan pergi kat YouTube, tuan-tuan tulis perang dunia yang kedua, dia rakam tuan-tuan. Nah, dia rakam. Banyak yang dirakam, dia pakai kamera. Tuan-tuan type saja di YouTube tu, the bombing of Germany. The bombing of Germany. Ketika mana pasukan berikat depa bom Jerman tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mesti tuan-tuan geleng kepala, tuan-tuan sebut subhanallah lah tuan-tuan. Jet ni mai tuan-tuan, jet pasukan berikat Britain, Amerika datang, bukan mai satu dua, depa mai macam lalat tu. Penuh jet, bom dia turun, Allah. Banyak masyarakat awam yang tak tahu apa tuan-tuan. Yang banyak mati tentera banyak mati, tapi orang awam lagi banyak mati. Berpuluh juta tuan-tuan. Kita tengok, Allah, geleng kepala, kesian tuan-tuan manusia. Nilai kemanusiaan di mana tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan boleh tengok juga pengeboman di Jepun pun sama. Tapi yang paling dahsyat Jerman lah. Jerman kena bom dahsyat lah. Memang dahsyat sungguh tuan-tuan. Memang jadi padang jarak, padang terkukuk lah. Sama juga di waktu dia jatuhkan nuklear, bom atom, bukan nuklear, atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua-duanya juga direkam tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok betapa bom tu boleh meletup sampai naik ke awan tuan-tuan. Dia punya tu memang dahsyat lah. Jadi bulat macam cendawan. Sampai yang bawa jet tu pun, kapal terbang tu pun tak sangka dia pun boleh hidup, tak boleh hidup. Depa pun berasa angin dia tu. Sebab nuklear ni bila dia jatuh, first dia main ribut dulu tuan-tuan. Ribut dia tu memang kuat, ribut tu, sekuat-kuatnya. Maknanya hancur biar. Baru kemudian dia datang macam apa tau, cahaya yang terang. Habislah hancur ni tuan, baru dia datang api dia. Api ni dia tak berhenti terus. Baik tuan-tuan, tak apa, InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Kita berhenti di mana tadi ya? Cerita about Jerman pula tuan-tuan. Sebab nak perang tuan-tuan, nak perang ni boleh jadi esok lusa tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita takut seperti mana kata pujangga tuan-tuan. Ada satu kata pujangga, menteri ke mana tu kata pujangga. Dia kata apa? Elephant fight elephant. Menteri mana ke pujangga sebut tu. Gajah lawan gajah, grass will suffer. Kata pujangga mana tu. Kalau gajah lawan gajah, rumput akan merana tuan-tuan. Ni negara semua pakat tengok tembak nuklear tuan-tuan. Kita nak buat apa tuan-tuan? Betul tak? Melangutlah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi kita sambung di muka surat 476 tuan-tuan. Saya nak bukan surat 476. Muka surat 474 tuan-tuan. 474. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhamah tafarruqan ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la mathuda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.